Okey, hai Assalamualaikum. Hari ni saya nak ajar macam mana nak rawat sabut yang dah tinggalkan selama 3 tahun. Tengok sabut dia. Sedih. Apa-apa pun rumput ni korang kena kasih settle dulu. Racun rumput korang boleh guna racun yang bertindak secara sentuhan. Jangan guna racun sistemik. Nanti racun sistemik tu akan merosakkan kita punya sabut lah. Racun sentuhan ni dia hanya membakar ataupun mematikan pokok je. Polybag pun dah reput habis ni, 3 tahun pun cerita. Sabut ni hari tu saya guna lebih kurang dalam 3 musim. Lepas tu saya ada rezeki lain untuk beli sabut baru untuk tambah polybag dekat kebun sebelah saya tu. Lepas tu sampai sekarang dah tak pakai lah, dah 3 tahun dia terbiar. Memang dalam tu semut, siput, ular, lipan semua ada tu. So kena hati-hati lah waktu kita nak handle barang yang tertinggal lama macam ni. Kena pakai glove dengan kasut boot lah, kan tak pasal-pasal kena sengat pula kan. Bila rumput semua dah mati, kita boleh keluarkan dia punya sabut-sabut tu, letak setempat dulu sebab kita nak tukar dia punya polybag. Benda ni nak buat kena hati-hati sikit tau. Kena slow-slow sikit, takut kan tiba-tiba angkat. Polybag lama saya dah siap punggah dah dia punya sabut. So sekarang saya nak tambah sikit sabut baru untuk pastikan pengudaraan dekat dalam polybag kita cantik. Yang polybag lama ni dia agak padat sikit dah. Dia dah tak apa nak cantik pengudaraan dia. Anda kata kalau korang punya polybag memang dah tersedia macam ni, tak payahlah korang punggah. Yang ini sebab polybag saya dah hancur. Kaedah untuk polybag yang dah siap ni lain sikit. Kebiasaannya permukaan yang atas ni, yang berumput ni kan, yang berumput lepas tu bertunggul macam ni, saya akan buang. Saya akan buang belah atas ni je. Sebab belah atas ni dia ada akar dia. Ada akar, ada benih-benih rumput. So saya akan buang yang atas ni. Tinggalkan sabut yang fresh je. Dalam ni fresh ni. Yang ni fresh. Okey, yang ni kita akan tambah dengan sabut baru. Okay, nampak? Yang atas ni je saya akan tambah dengan sabut baru. Jadinya rumput pun tak naik. Polybag kita pun makin penuh. Dan pengudaraan pun makin cantik. Sekarang kita kena gaul sabut lama dengan sabut baru ni. Settle menggaul. Bapak penat. Yang ni time kalau kita gaul ni, kalau ada combo bag lagi cantik. Combo bag ni dia ada microbe dan dia sebagai soil conditioner lah. Jadinya lagi cantik kalau kita boleh bubuh combo bag. Untuk polybag saya guna polybag 14-12 je. Saiz kecil, so lagi jimat sabut lah. Tak ada masalah pun kalau kita pakai polybag kecil ni. Yang penting kita kena siram selalu. Masa siraman kita akan lebih rapat lah. Okey, ni perbezaan saiz polybag 14-12. Dan ni 16-16. Nampak 16-16 dia lagi tinggi sampai atas ni. 14-12 dia rendah sikit. Dia punya saiz pun nampak 16-16 ni lagi besar daripada 14-12. Tapi tak ada masalah pun saya guna 14-12 ni sebab saya bagi air dia kerap sikit lah berbanding dengan 16-16 ni. 16-16 ni dia kelebihan dia, dia simpan air lebih lah. Tapi kebiasaan kalau saya tanam, akar saya kan ni beratas kan, kalau penuh ni akar saya duduk paras ni je. Jaranglah akar saya duduk sampai bawah. Jadinya bila saya buang akar yang belah atas tu, saya hanya buang lebih kurang dalam 1/3 daripada polybag ni. Saya buang banyak ni. Yang bawah ni semua fresh, tak berusik pun lagi. Nak masukkan dia senang je. Buka sikit macam ni. Terus kodok macam ni je.
Podok sikit. Hentak-hentak sikit. Bagi dia punya bucu bawah ni terbuka cantik. Macam ni tak terbuka cantik, kita akan tekan lah. Okay. Yang penting bucu dia kena cantik macam ni, baru dia berdiri tegak elok. Kalau tak nanti dia jatuh. Lepas tu yang lebih ni kita penuhkan je. Okay, siap. Kalau kita isi sabut ni, kita buat menggunung macam ni, senang je. Kita nak tuang, letak bawah macam ni, tolak masuk. Nampak ke senang? Tolak terus penuh. Lepas tu sikit tu tambah je. Dah. Okey, polybag pun dah siap isi. Jom kita susun. Saya nak tanam rock melon dekat tepi pagar ni. Saya nak susun sampai ujung pagar. Lepas tu saya nak buat tali junjung, ikat dekat pagar je. Polybag pun dah siap susun, piping pun dah settle. So sekarang jom kita mulakan rawatan sabut kita. First korang kena ada ini, klorok. Yang ni saya pakai jenama murah lah. Tak adalah saya beli jenama klorok tu. Jenama klorok ni sebotol RM4 tak silap saya. Untuk polybag saya akan guna 1 liter ni untuk 1000 liter air. Saya tadah air ni separuh tangki, lebih kurang 1000 liter lah tu, untuk 1 liter klorok ni. Okey, jom kita bancuh. Sebelum tu valve untuk ke kebun kita tutup. Yang ni untuk ke kebun ni ada filter ni. Lepas tu valve untuk tangki sebelah kiri ni, tangki air kosong, atas bawah kita tutup. Ni bawah dia. Ni atas kita tutup. Kita buka yang belah kita bancuh je. Ni atas, tu bawah. Nanti bab piping ni kalau korang nak belajar, saya akan buat video lain lah. Saya akan drip setiap 30 minit. Ni masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat, masa kelima, masa keenam. Setiap kali drip, saya drip hanya 2 minit je. Ni kalau korang nak belajar program timer ni, nanti saya akan buat video lain lah. Tujuan kita drip air ni sikit-sikit dan berkala, sebab kita tak nak sekali drip dia terus melimpah ke bawah. Yang tu nanti tengah je dia akan basah. Yang tepi ni tak basah. Kalau kita drip macam ni sikit-sikit, setiap 30 minit ataupun setiap 15 minit, nanti dia akan basah tengah-tengah, dia akan merebak macam tu. Barulah kita punya rawatan ni berkesan. Okey, klorok dalam tangki ni saya biar dia drip secara automatik sampai dia habis lah. Jangkaan dia habis lebih kurang dalam tengah malam ni dia habis. Dan kemudian saya akan guna racun untuk basmi apa yang ada dekat dalam polybag kita. Kebiasaannya saya akan guna ni. Ni racun siput, sebab saya punya polybag tu kan dah lama tak guna. Dalam 3 tahun juga tak guna polybag tu. So siput memang ada dalam tu lah. Kita dah hapuskan siput babi ke, ataupun siput trompet ke. Yang tu dia akan makan kita punya batang ataupun daun. Dan satu lagi, polybag saya tu penuh dengan semut. So saya akan guna racun semut. Nampak ni? Ni Regen ni ialah racun semut lah. Regen ni juga racun yang boleh hapuskan trips. Kalau pusingan saya tu rapat, maksudnya bulan 3 saya habis musim, lepas tu bulan 4 saya dah nak masuk tanaman baru, saya akan guna juga Regen ni. Sebab kadang-kadang trips dia akan ada dekat dalam media kita tahu. Dia akan duduk dekat polybag kita, dekat sekeliling-keliling polybag kita. So kita akan matikan dia sekali. Racun siput ni cara guna dia, kita ambil sikit, lepas tu kita tabur je dekat dalam polybag kita. Nanti siput-siput yang ada dekat dalam polybag ataupun dekat persekitaran kita punya polybag tu, dia akan matilah. Regen ni pula kita akan bancuh dekat dalam tong racun kita. Satu paket ni untuk 20 liter air lah. So saya boleh bancuh 2 ni.
Biasa saya memang sembuh racun fipronil tu ataupun regen tu sebabnya trips ni dia akan ada satu masa dia akan turun kat tanah. Jadi bila kita cabut pokok kita apa semua, tapi kita tak basmi yang ada dekat tanah tu yang pelik. Kenapa pokok belum keluar bunga dah ada trip apa semua. So saya pelik kenapa saya selalu kena benda tu. Lepas tu saya try Google, memang ada satu tempoh yang mana trips tu dia akan turun dekat tanah. Dia dalam life cycle lah, dia daripada telur dekat daun, lepas tu dia akan jadi instar 1, instar 2 tu dekat daun lagi. Lepas tu dia akan turun dekat tanah untuk, tak tahulah dia buat apa kat tanah tu, tapi dia akan turun dekat tanah. Kalau tengok dalam polybag pun dah start ada siput mati nampak ni, siput mati ni. Ni pun mati ni. Siput mati bubuh-buih lah. Okey, hari ni dah masuk hari yang ketiga saya bagi klorok dengan racun tu. Saya start bagi hari tu hari Sabtu, Ahad, Isnin dan hari ni hari Selasa. Yang saya bagi Sabtu tu pun dah malam dah. Jadinya kita kira 3 hari lah. So hari ni saya akan flush polybag kita dengan air kosong. Sebelum kita bagi air kosong tu, kita kena check dulu air dekat dalam tangki kita ni pH berapa. Sebab kan kita dah bancuh klorok dekat dalam tangki kita ni. Jadinya kalau kita bancuh klorok, dia punya air mesti akan jadi lebih alkali. Okay, bacaan dia dalam 7 point lebih lah. Jadinya cantik. Saya flush balik saya punya sabut. Saya tak pakai ni tau, saya tak pakai dripper ni, tapi saya pakai pipe ni. Cara nak guna dia, andai kata kalau kita punya sumber air pipe tu jauh, mari saya tunjuk. Cara dia, ni valve dekat ujung ni, kita cabut. Masuk je macam tu. Tu, ini of course lah kita kena kepit je. Andai kata kalau kita ada banyak line, kita kena tutup kita punya valve yang lain tu untuk jalan satu lubang je. Nanti kalau kita pakai pump 2 horsepower, kita kena jalan 2-3 lubang lah, sebab pump 2 horsepower lagi kuat daripada pump 1 horsepower ni. Lepas tu jalan je pump macam biasa dan kita flush macam ni. Pastikan ada air mengalir macam ni tau. Barulah betul-betul basuh kita punya polybag ni. Kalau korang guna sabuk baru, korang boleh terus pergi ke step ni lah. Kiranya pakai pipe ni terus basuh polybag kita sampai keluar air warna kuning tu, biar dia habis keluar. Kalau air warna kuning tu still ada dekat dalam polybag kita, nanti bila kita masuk pokok, memang anak pokok kita tu akan lecur batang lah, macam-macam akan jadi. So korang kena basuh dulu polybag korang walaupun polybag korang tu baru. Kalau kita dah habis basuh polybag kita tu, maksudnya dekat dalam tu kita punya isi dengan kita punya pH dah sama. Bila kita tanam pokok, insya-Allah pokok tu akan naik sekata je. Kalau kita tak basuh macam tu, ada polybag tu kadang-kadang isi dia terlalu tinggi, ada polybag tu kadang-kadang isi dia terlalu rendah. Jadinya pokok dia akan ada naik macam berombak lah. Dia tak sekata naik dia. Sepanjang saya cuci polybag, cara macam ni yang paling berkesan buat saya lah. Kalau korang nak drip, kalau macam ada banyak ribu sangat polybag tu, tak boleh nak basuh macam ni, terpulang kat korang. Kemudian next step, kita pastikan kita jalan pump ni kita tadah. Ikutlah nak tadah guna apa. Lepas tu kita check pH dengan isi dia. pH dengan isi dia mestilah dalam keadaan yang terbaik. Kita akan ambil sampel 5 polybag setiap baris. Tujuan saya ambil sampel air tu sebab saya nak pastikan klorok dekat dalam polybag kita betul-betul habis. Bila kita masukkan klorok dia alkali. So pH sabut kita akan meningkat. Tapi bila kita dah flush tadi, kita dah basuh betul-betul, kita nak pastikan pH kita jatuh. pH kita duduk di skala yang bagus lah. Kalau pH kita masih tinggi, yang tu bermakna masih ada lebihan-lebihan klorok. Yang tu yang akan membuatkan pokok kita tak berapa nak naik. Dan lagi satu, saya nak pastikan isi dekat dalam polybag saya pun kurang. Saya tak nak isi dalam polybag saya terlalu banyak. Nanti susah saya nak kawal. Ada polybag tu isi tinggi, ada polybag ni isi rendah, nanti pokok saya macam tu naik. Tu saya tak nak tu. Saya nak semua polybag saya stabil. Okey, lepas kita pastikan kita punya pH dengan isi dah cantik dekat dalam polybag, barulah kita boleh masuk barang ni. Okey. Okey, ni barang yang saya akan gunakan. Benda ni dia ada Trichoderma dengan Bacillus dalam ni benda ni. Nanti saya bagi tahu sukatan dia berapa banyak. Lepas tu satu lagi ni. Okey, ni kita ada
Ni satu Bacillus juga. Tapi ini dalam bentuk cecair. Dan satu lagi Bacillus plus amino. Yang ni amino ni biasanya amino, kalau sebut amino je mesti dia ada nitrogen dalam dia. So sangat bagus untuk pertumbuhan pokok lah. Ini je barang-barang microbe yang saya akan guna. Yang ni bukan video sponsor tak. Kalau korang nak beli, korang belilah dekat Toke dia, korang boleh share kat Shopee. Dua barang nanti saya akan cuba letak link dekat description. Andai kata kalau polybag korang tu tak adalah tertinggal lama sampai 3 tahun macam saya punya ni, kiranya gap antara musim tu sekejap je, korang tak payah pun pakai Clorox tu. Terus kepada guna benda ni ataupun benda ni. Rawatan korang boleh mulakan seawal 7 hari sebelum tanam. Kiranya 7 hari sebelum tanam tu korang dah kena drip sekali. Lepas tu 3 hari sebelum tanam pula korang akan drip sekali lagi. Untuk rawatan sabut saya kali ni, saya akan drip ni root guard ni dulu sebab root guard ni ada trichoderma. Lepas tu 3 hari sebelum tanam saya akan masuk Bacillus ni pula. Untuk sukatan root guard ni pula, kalau tengok daripada sini, dia ada tulis 480 gram. Dia tulis sini 480 gram untuk 200 liter air. Jadi saya punya polybag pun tak banyak sangat. So saya akan guna lebih kurang dalam 10 liter air cukup lah. Saya nak letak dalam 30 gram. Satu sudu ni lebih kurang dalam 20 gram. So saya akan letak dalam satu sudu setengah lah. Okay. Yang ni kita boleh drip juga, tak ada masalah. Cuma saya tak nak drip sebab saya punya tu ada 100 polybag je. Korang dah kacau sampai sebati, korang bagi lebih kurang 200 ml setiap satu polybag. Tadi saya lupa nak khabar tadi. Kita nak bagi benda ni, kita bagi eloknya alih belah petang lah. Pasalnya kita kena bagi dia waktu cuaca sejuk sikit. Kalau cuaca panas nanti takut kita masuk dalam polybag, mati pula bakteria kita. Tujuan kita bagi bakteria ni 7 hari sebelum tanam sebab kita nak bagi dia membiak dulu dekat dalam polybag kita. Kan kita dah bagi Clorox apa semua tadi. Bila kita bagi Clorox, bakteria baik ke bakteria jahat dia akan mati juga. Kita nak bagi dia membiak dulu baru kita masuk pokok kita. Untuk sukatan Bacillus Plus ni sebab saya dalam tangki ni ada lebih kurang dalam 100 liter air je. So saya akan bagi dalam 200 ml Bacillus ni. Ringkasan yang saya boleh buat ialah kalau sabut kita tu dah lama gila tak pakai, maksudnya dah bertahun tak pakai lah. Okey, kita boleh drip Clorox dan kita boleh bagi racun-racun yang saya cerita tu lah. Yang kedua pula, kalau kita punya musim tu dekat, means kita punya sabut tu masih dekat dalam polybag lagi, kita just buang lebih kurang 3 inci je daripada permukaan tu. Kemudian kita tambah kokopit baru. Lepas kita tambah kokopit baru yang dekat belah atas tu, kita boleh jump terus kepada proses yang mana saya racun dulu lah. Saya racun polybag tu. Saya guna racun fipronil tu je. Itu kita nak matikan trips tu lah. Lepas tu kita boleh terus basuh polybag dengan air paip. Kemudian barulah kita akan masuk trichoderma dengan Bacillus tu. Kalau ikut cara dia yang betul, kita akan masuk trichoderma tu 7 hari sebelum tanam. Lepas tu 3 hari sebelum tanam tu kita masuk Bacillus pula. Ataupun kita boleh masuk amino tu. Kita akan ulang masuk microbe tu. Lagi cantik kalau kita boleh masuk setiap minggu lah. Tapi kalau kita tak boleh masuk setiap minggu, kita masuk sebulan 2 kali pun dah cantik sangat lah. Okey, tu je video pasal rawat sabut. Memang video ni panjang sikit. Terima kasih kepada korang yang support saya. Saya buat video ni lebih kurang dalam 10 hari. Lepas ni saya nak masuk benih melon dekat dalam saya punya polybag tu. Nanti korang boleh tengok performance kokopit yang saya dah rawat tu. Okey, tu je daripada saya. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa share dengan kawan-kawan korang dan subscribe saya punya channel ni. Okey, Assalamualaikum.